Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi pada pagi ini hari cuti cuti Deepavali. Jadi ramai orang balik kampung lah. Tapi apa yang ambil kesempatan ini berkongsi dengan saya percaya siswa-siswi tak bangun. Siapa siswa-siswi sini yang sudah bangun? Mesti tak ada. Kita berkongsi bab-bab yang menarik lah. Kita untuk mengubah semangat kita daripada negatif, daripada keadaan tidak dapat buat apa kepada satu keadaan yang lebih ajaib, luar biasa. Kerana kita ni luar biasa. Kita tak sedar kita ini unik. Kita ini lain dari lain. Kita ini satu-satunya dalam alam ini kerana kita ada keakuan. Kita ada nafs, kita ada diri. Cuma siswa-siswi masih tidur. Kalau ada siswa-siswi sini terbangun, sila angkat tangan. Siswa-siswi tidur bukan salah mereka kerana mereka penat menghadapi sistem pendidikan yang sudah punah dalam yang akan menjadi besok kita panggil pekerja, hamba kepada majikan yang akan memasukkan mereka lagi ke dalam sistem riba. Walaupun bank Islam, cuba fikir para pendeta ini menandatangani patut syariah untuk memasukkan kita lagi dalam sistem riba. Jadi kita sekarang bila berbincang pagi-pagi, dialog kita, agenda kita sentiasa masalah JSB, masalah jenayah, masalah amang seksual, masalah kita panggil manhaj Asy'ariyah, masalah saja. Kerana berdebat tak boleh menyelesaikan masalah ummah, masalah Gaza, jadi boleh kita pagi-pagi ini cerita benda yang jauh ke depan, cerita Aristotle. Siapa sebenarnya Aristotle? Siapa sebenarnya guru kepada gurunya, iaitu Sokrates? Apa sebenarnya mereka perjuangkan? Apakah mereka sebenarnya nabi? Atau kita bincang tentang AI ciptaan terakhir manusia, sudah terbukti dengan hadiah-hadiah Nobel yang lalu tahun ini, bulan lepas, bahawa manusia tidak cipta benda baru lagi. Semua datang daripada AI sekarang. Ya, dan kita semua guna AI. Namakan saya seorang yang tak guna AI. Mungkinlah ada satu dua lah, pacik-macik tak guna AI. Tapi semua budak pasti guna AI. Dan AI adalah satu revolusi dan evolusi yang setiap hari, setiap detik kena dia berubah kerana AI sekarang dicipta seterusnya oleh AI. GPT diteruskan oleh AI. Dan Optimus, robot pertama daripada barat yang dicipta Elon Musk, yang berapa hari lagi akan menghadapi pilihan raya yang paling penting bagi Amerika Syarikat. Donald Trump akan kembali menjadi presiden, tapi kepada saya dia hanya boneka saja. Tapi Elon Musk katanya akan dilantik sebagai Sekretari Kabinet Amerika Syarikat Trump yang baru, dan media tentu sekali menjatuh-jatuhkan seberapa boleh orang yang akan menang. Itu kerja media. Media nak bagi kita syok benda yang tak patut dan lupa benda yang patut. Jadi hari ini media, social media apa ini adalah saluran yang cuba lawan arus. Ya, orang semua condemn GSB, apek sokong GSB. Sebenarnya ramai orang dah sokong GSB, ramai orang dah sedar. Dia dicas 10 tuduhan. Liwat, tak bayar cukai, tak bayar EPF, tak bayar zakat, dera budak, tak bayar gaji, apa lagi? Aurat Muhammadiyah, sesat lagi, apa lagi? Dituduh atas mereka. Akhirnya satu aja tuduhan dibaca. Awak ni perdagangkan budak-budak mereka. Lepas tu ditahan SOSMA, menggugat keselamatan negara. Saya dah isiakan itu kemenangan moral. Sebenarnya anda sudah menang. Kerana orang yang siuman sudah tak percaya kerajaan. Kerajaan menjatuhkan diri dia. Kerajaan menzalimi diri dia, bukan Allah. Bila kerajaan jatuh esok, jangan kata Allah ini sudah ditakdir. Tidak.
Takdir Allah jangan disamakan dengan kelemahan diri. Allah bagi amal. Jangan kita dah masuk neraka, kita kata, oh takdir Allah. Tak boleh kan? Allah tolonglah, keluarkan saya kan? Kenapa? Kita tak tahu. Saya tak tahu. Kalau ditanya saya ada tengok neraka, saya tak tahu. Tapi kalau silap, siapa yang silap? Tapi kita cuba fikirlah ya. Akal. Orang yang tak guna akal, akhirnya dia tak kuat dalam iman dia. Saya ulangi ya. Orang yang tak guna akal akan lemah imannya. Akan lebih kuat gabrah dia apabila berdepan dengan pihak kononnya berkuasa. Dia akan lebih takut pada tangan manusia daripada tangan Allah, iaitu orang tak berakal. Bila orang cucuk, dia cucuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos. Tapi orang yang kuat akal dia kuat imannya. Kenapa? Kenapa kuat akal, kuat iman? Kenapa siswa-siswi tak bangun lagi? Okay? Kenapa saya kata Sokrates adalah Nabi Yunani dan Lao She adalah Nabi orang Cina? Nabi orang Melayu ada tak? Wadi Anwar sudah jawab. Tak payah saya jawab lah. Saya jawab bagi pihak Cina dan Yunani. Ya? Okay? Jadi hari Deepavali ini kita ada 2 jalan depan kita. Sama ada kita nak cerita baik saja. Masa depan AI kerjaya, macam mana dapat gaji 3, 4, 5 ribu ringgit. Sebenarnya 8 ribu ringgit sepatutnya siswa Zah. Tapi siswa-siswi tak bangun lagi. Macam mana mendengar salam baik salam. Sejauh mana kamu kenal Ahlul-Bait? Oh, sebantar tuan-puan. Jumpa mula pergi ke ketutuan Iran. Nak sangat pergi Najaf, nak pergi Karbala, nak pergi Qom. Saya jumpa orang Ahlul-Bait Syiah semasa dalam Malaysia, Said dan Sharifah ramai, dan juga di luar negara bila pergi ke lapangan terbang, ya, selalu transit di Timur Tengah, ya, apek travelling 10 tahun 41 negara. Kenapa tanya soalan ni pula? Kita ada 2 jalan depan kita. Kita nak positif semua atau negatif semua. Mari kita hantam satu sama lain. Mari kita tunjuk kita lebih suci daripada orang lain. Kita pun syok sendiri. Sebenarnya tak guna akal. Akal ini sehat tuan-puan. Kerana akal dijadikan Allah. Bila mabuk minum arak, kenapa arak diharamkan? Kerana dihilangkan daya akal. Dan dia lupa. Dan dia tak siuman. Dan dia terkeluar dari syariat. Dia boleh bunuh orang. Ya, dan dia tak boleh solat, dilarang solat kerana Allah sebut dalam Quran, jangan mendekati solat atau membaca apa yang kamu tak sedar, kamu tak faham. Boleh baca balik ayat mengenai pengharaman atas arak. Assalamualaikum. Jadi kita boleh juga cerita yang macam saya kata tadi, Sokrates adalah Nabi Allah di Yunani. Kenapa? Kerana kita tengok apa dia cakap. Dia lawan semua dewa-dewa. Dia tolak dewa-dewa Yunani. Dia ajak pada tauhid. Dan dia dikecam sebagai meracuni pemikiran remaja Yunani. Dan dia diberi pilihan sama ada dibuang daerah atau minum racun. Dia pilih mati. Lepas tu murid kepada dia dan murid kepada murid dia Aristotle. Yang Aristotle amat penting tuan-puan. Sampai Asy'ari ambil kan. Lepas tu tak mengaku kan. Konon dia Yunani ni sesat kan. Bukan semua sesat tuan-puan. Macam Bani Keturo, Bani Melayu, ada yang sesat, ada yang tak sesat. Macam mana kita tahu mana yang sesat tak sesat? Kita kaji dulu. Ini tak kaji. Dia main copy paste saja. Dia PU Faiz dengan siapa tu Ustaz Salman berdebat 4 jam tau. Apek tengok sampai tertidur sampai bangun balik. 4 jam masih belum habis. Ya? Tapi Apek tengok orang sudut sini syok sendiri. Oh kita menang. Wasabi kata dia menang. Sunni kata dia menang. Ya, Sokrates Nabi Allah Yunani. Apek isytiharkan dulu sebelum orang lain isytiharkan. Aristotle juga. Aristotle amat penting dalam fahaman Mu'tazilah, tetapi juga fahaman Imam Ghazali dan juga fahaman Asy'ariyah. Apa dia yang Aristotle cakap yang sehingga orang ambil sebagai sebahagian dari sifat 20? Saya dah ikut anda. Siapa anda ni? Ya. Kalau tidak kerana Aristotle,
Ibn Sina tak tercipta falsafahnya. Ibn Rushd tak tercipta falsafahnya. Imam Al-Ghazali pun. Apa sebenarnya fahaman Aristotle? Siapa tahu? Saya boleh berkupas dalam satu ayat falsafah Aristotle yang mempengaruhi sifat 20 Islam dan juga falsafah ketauhidan Islam. Mempertingkatkan keimanan kita. Siapa boleh mengupas dalam satu ayat atau dua ayat paling tinggi? Apek sudah dapat dan Apek boleh kupas. Siapa mau dengar? Tapi siswa-siswi sudah bangun belum? Apek dah tanya kali ketiga. Siapa siswa-siswi yang sudah ada? Tak ada. Siswa-siswi hari cuti tidur. Kenapa mereka tidur? Itulah siswa-siswi. Ya, sistem mereka masuk dalam sistem riba. Okey. Sunni mengecam Aristotle. Sunni mengecam Aristotle. Saya mazhab Maliki. Saya menelaah Aristotle sebagai satu sumber penting dalam mengkaji tauhid Allah. Assalamualaikum. Mari kita berperang sekarang. Falsafah Yunani, Plato, Socrates, Aristotle, Archimedes. Dan apa kaitan dengan ahli falsafah Islam, Ibn Haytham, Ibn Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd. Ya, siswi dalam masa tumbesaran lagi. Tumbesaran lagi Okey. Habis kenapa mereka jaga malam? Berasap di kedai mamak 24 jam. Assalamualaikum, saya dah bangun tapi badan tak larat. Saya dah 4 hari demam. Apakah tuan-puan ini, saudara-saudari ini, siswi? Saya minta siswi kejutkan siswa-siswi. Tak payah kejutkan. Mereka tidur. Kenapa saya tahu? Kerana bapa-bapa siswa-siswi yang beritahu saya, yang paling malas bangun hari libur adalah siswaza. Apa pendapat Apek tentang ilmu hikmah? Ilmu hikmah ini amat penting kerana Allah kepunyaan hikmah. Al-haqqu min Rabbi, dan hikmah Allah cukup tinggi, maha tinggi, dan manusia diberikan nikmat untuk mengetahui hikmah Allah melalui falsafah, melalui cendekiawan seperti Aristotle, seperti Socrates yang mempengaruhi Ibn Sina, Ibn Farabi. Siapa baca Ibn Farabi? Siapa baca tentang Socrates? Saya sudah baca sebelum memeluk Islam lagi. Jadi bila saya memeluk Islam, saya dapati ahli falsafah Islam, cendekiawan kemuncak kegemilangan Islam pun mengkaji ahli-ahli falsafah ini. Apa cukup gembira. Pencentuman tesu falsafah antara barat dan tengah dan timur dengan Sun Tzu, Lao Tzu, Yin dan Yang, Faman Tao, Buddha. Subhanallah. Ya, boleh kata subhanallah. Kepunyaan Allah, al-haqqu min Rabbi. Semua ahli falsafah, dia akan masuk satu akal yang sama menurut Aristotle. Contoh, saya nak buat baik kan? Saudara nak buat baik kan? Sama tak? Sama menurut Aristotle. Tak ada seorang tu berakal, dia pergi alam lain. Tak ada. Hakikat dia satu. Wa ma kana an-nasu illa ummatun wahidah. Hebat Apek banyak. Tak adalah hebat. Tak hebat. Bahasa Arab saya belum khatam. Tajwid ada khatam lah. Tapi kerana minat pada ilmu tuan-puan, tak ada kehebatan Al-haqqu min Rabbi. Saya menafikan rahmat Allah lah melindungi kita semua. Saya hanya satu daun yang berguguran, yang kian berguguran. Tetapi seperti daun itu dia jadi baja. Apek keluarkan kata-kata menjadi baja untuk mana pergi siswa-siswi ni. Mereka tak bangun-bangun. Macam mana kita dah membaja generasi baru untuk pemikiran fantastik, futuristik. Macam mana kita nak bagi siswa-siswi kita AI macam Elon Musk? Barat itu ada keislaman. Kita tak tahu. Kita kata kafir semua. Habis kenapa banyak orang Islam semua lari ke barat? Meninggalkan negara-negara yang kononnya Islam. Sedih Okey, tuan, berdakwah sebab ramai yang tak faham kenapa jadi macam tu. Ya Assalamualaikum.
Tuan berdakwah sebab ramai. Yalah. Terima kasih. Saya sebenarnya akan mengundurkan diri kalau ada siswa-siswi sudah bangun. Ya. Kalau sudah bangun, saya undurkan diri. Ya. Kalau belum bangun, saya rampas mikrofon sekejap. Ya. Tapi kalau orang tak suka mikrofon, ini swipe sajalah. Assalamualaikum. Ya Tuan. Nak tahu perkataan sesuai untuk Alhamdulillah dan Masya Allah. Perkataan Alhamdulillah lah. Ke bila nak mengatakan, oh Alhamdulillah adalah pujian oleh malaikat yang kita tumpang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menurut Ibn Arabi, hanya Allah bisa memuji dirinya. Menurut Syekh Imran Hussein, memujilah Allah seperti mana dikendaki dipuji. Dua-dua pun betul. Menurut Dr. Hani Achan, ia adalah malaikat memuji Allah. Ini saya masih kaji lagi. Dia deep. Tapi menurut Cina Apek, Allah tidak memuji dirinya. Ya. Dia dipuji. Dia tak memuji dirinya. Oh, ini falsafah dalam ni. Saya stop di sini. Ini kena masuk Aristotle. Ya, Aristotle. Kenapa Aristotle, tuan-puan? Kenapa? Kerana Aristotle tafakur atas kejadian alam dan kejadian dan keadaan Tuhan. Boleh baca 4 courses oleh Aristotle. Course yang terakhir, the final course. Tak boleh diperanakkan, tak boleh berubah. Itu Aristotle. Ya. Tapi Ibn Taymiyah lawan balik. Ibn Taymiyah kata Allah bergerak. Wih, macam mana ini Allah bergerak? Menarik tuan-puan. Siapa suka ikut saya mengaji falsafah, menarik. Tapi nak datang cuma-mencuma tak menarik lah. Tak menarik. Tapi nak mengaji ilmu, nak dahagakan ilmu Allah macam air di lautan. Itu yang saya belajar dari tasawuf. Bila saya ikut Syekh Sufi saya, tahu tak kata-kata Syekh Sufi saya? Takwa kepada Allah, cahaya setitik daripada Rasulullah yang dia dapat. Cahaya takwa setitik kepada guru, kepada sanad, kepada salah-silah, sampai kepada kita. Kalau satu setitik tu waktu. Wow. Dia kata mabuk. Dan kita cuba sedar balik dan lautan ketakwaan, sedar kepada Allah. Allah boleh hanyut kita ni, hanyut. Lepas tu kita, Allah bagi kita kembali, kita mau lagi kemabukan. Itu bahaya tu. Itu bahaya tuan-tuan. Itu sebab kita kena ada syariat. Wah, hakikat. Apa tu syariat? Ada tebing jalan. Kalau kita langgar, tak boleh. Semua adalah hak Allah. Jangan kita pegang benda yang tak boleh. Bukan hak kita. Itu syariat. Itu nama had. Hudud. Tengok bahasa Islam. Bahasa Allah. Tepat. Hudud. Apa makna hudud? Bukan potong tangan. Itu hukuman. Hudud bermakna had. Had itu bermakna tebing jalan syariat. Jalan apa? Hakikat. Itu dia. Jalan tu hakikat. Bukan destinasi. Kalau destinasi tempat. Hakikat tak bertempat. Tak bernama. Itu tahu. Itu yin dan yang. Itu tahu. Aristotle mengupas fahaman atau dinamakan dalil akliyah. Siapa boleh mengupas Aristotle? Bahawa Aristotle ini dan Socrates, guru kepada gurunya, adalah Nabi Allah di Yunani. Aristotle mengatakan sekiranya Tuhan mencipta, berarti dia juga diciptakan. Ini kita salah baca tu. Ini cara dia berhujah bahawa ini cantik ni tuan-puan. Dia berhujah sebenarnya lam yalid wa lam yulad, tanpa disedari. Itu sebab Apek menggantikan lam yalid wa lam yulad kepada ini tidak dicipta atau diciptakan. Ini halus tuan-puan. Faham tak? Kalau dia penyebab, ada penyebab pada dia. Jadi bagaimana Allah jadi penyebab? Allahus Samad. Ini fahaman tahu touching ni. Best ni. Ini deep dah. Yin dan yang sudah cerita tentang ini. Dari satu tahu datang yin yang. Yin yang datang 10,000 perkara. Itu segala alam ini. Lepas itu dikembali kepada yin dan yang. Itu opposite. You tak boleh jumpa. You jumpa orang baik, ada jumpa orang jahat. You pergi tempat jahat, ada jumpa orang baik. Dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing, ganti-mengganti. Kerana dia datang dari satu yang tiada. Lau tahu dah cerita apa itu tahu. Tahu itu
tiada. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Suratul Ikhlas ni merangkumi falsafah Yunani. Sebenarnya dia tak menubuhkan falsafah. Aristotle tak menubuhkan falsafah. Ayat tadi tu, tuan yang sebut ayat tadi tu, apa nama ayat tuan tu? Siti Jenal 31. Yang Siti Jenal 31 menyebut itu bukan bukan ciptaan Aristotle. Dia menyedari, kalau kamu sebut dia penyebab, siapa penyebab? Dia lama apik fikir, siapa penyebab Allah? Saya cakap terus terang, bagaimana dia disebabkan? Suratul Ikhlas menerangkan, Kul huwa Allah ahad. Dalam ni Dr. Quraish Shihab ada mengupas huwa itu. Huwa itu lagi. Kul. Dr. Hani Achan dah mengupas kul. Jangan buang kul. Ada orang kata buanglah kul. Jangan buang kul. Kul ada makna kul untuk Kristian, kul untuk Korin, kul untuk pengikut yang sesat. Katakan kepada mereka. Untuk katakan kepada Korin. Sekarang semua dapat dicantum. Segala falsafah dapat dicantum. Alhamdulillah. Anda bernasib baik. Kerana ada zaman ini kita dapat mencantumkan falsafah atas bawah, timur barat, dalam dan luar. Awalu wa akhiru wa zahir wa batin. Kalau Aristotle terjumpa ayat Quran, mesti dia pingsan. Kerana semua dia kata itu dalam Quran. Ini yang pendapat daripada Ibn Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd. Tapi Imam Al-Ghazali tak setuju. Mendakwa mereka Mu'tazilah. Tak apa, Imam Al-Ghazali dan mereka tak berperang. Mereka berhujan dengan baik. Kita je berperang. Macamlah kita lebih baik daripada Imam Al-Ghazali. Macamlah kita lebih baik daripada Ibn Sina. Macamlah kita lebih baik daripada Ibn Farabi. Kita silap tuan-puan. Kerana kita bodoh. Siapa cakap bodoh? Ustaz Azhar Idrus. Pasal apa? Tak belajar fiqh. Tak ambil ulama. Itu dia. Ilmu Allah luas tuan-puan. Ilmu Allah amat luas. Setitik aja kita dapat. Betul tak? Mungkin awak dapat setitik. Okey. Jadi Siti Jenal, saya nak kupas itu lagi. Saya nak kupas lam yalid walam yulad. Amat penting lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua ayat ni samping itu. Itu yin dan yang amat penting ni. Siswa-siswi hidup mereka sudah masuk dalam. Barat nak jadi empire, kena amalkan Islam. Apa itu Islam tuan-puan? Islam bukan Melayu, bukan Arab. Islam ada Yunani, ada Laosha. Ini tuan terangkan tafsir ayat Ar-Rahmanu alaman. Oh itu ayat, itu wasabi punya gaduh sama Sunni, itu gaduh. Tapi maksud dia bukan macam itu dikatakan Balkis, bukan Balkis, nama dia bukan Balkis. Dia mendekati Sulaiman istana kan, macam ada kolam kan, dia naikkan kain, dia nampak kaki kan, itu silap tafsir pak. Itu silap tafsir. Alim ulama boleh silap tafsir kan, kebanyakan, tapi bukan semua. Silap tafsir bukan mengenai seks, bukan mengenai nafsu. Dia ada maksud yang lain. Itu dia. Macam mengenai sihir. Orang kata baca 206 ke apa, surah Al-Baqarah kan. Orang dah baca, apa yang baca? Rupanya menyangkal sihir. Cantik sekali ayat Harut Marut. Cantik sekali dua kul. Semalam saya dengar kat radio agama. Dia cerita menghalau sihir, Nabi kena sihir. Semua tu salah tuan-tuan. Semua tu salah. Dia ada kontradiksi dalam ayat dia. Salah. Tak boleh. Maaf ya. Tapi siapa nak cari, baca dua kul tu, baca balik, jumpa, baru datang jumpa saya. Kalau dah jumpa, Alhamdulillah, tak payah jumpa saya pun. Saya tak suka bincang benda-benda yang sudah berlalu. Kita move on. Okey. Apa tajuk baru? Aristotle, kita cerita Aristotle sekarang. Salah tuan, ayat ni insya-Allah bila mana sesuai. Itu sudah bincang semalam. Insya-Allah sudah bincang. Okey. Ramai Nabi dan ramai Rasul, tapi umat Islam masih ramai yang tak ikut jalan benar. Okey, sudah bincang. Kita move on. Assalamualaikum. Banyak dapat ilmu. Terima kasih Habib. Sama-sama. Ilmu itu daripada Allah. Ahakum Rabbi. Saya tidak ada apa. Saya bekas yang kosong dan sentiasa dikosongkan. May Allah bless you, Aki Apik Rebel. Thank you very much, Bakar. Bakar Medin. I pray Allah grant you forgiveness and success. Al-Jannah. Baik jahat semua ada. Baik pagi, baik petang dia jahat. Yes. Na'udzubillah min zalik. Wa tubu ilai. Aristotle ahli falsafah yang hebat.
Alexander anak murid dia. Boleh kata gitu. Ada Alexander the Great lah, tapi kita tak tahu. Tapi tulisan dia itu hilang. Ini yang penting. Tulisan Alexander pula. Aristotle hilang. Socrates hilang. Plato hilang. Macam patung-patung di Yunani, di Rom, terbenam. Tetapi ahli-ahli falsafah Islam di Syria, bawah Khalifah Abbasiyah, terjumpa bahasa Latin, meminta orang Kristian yang tahu bahasa Yunani terjemah ke dalam bahasa Suria. Bahasa Suria adalah bahasa Aramik, bahasa Nabi Isa. Itu sebab kuat Kristian di Syria, Damask. Bila terjemah ke bahasa Aramik Syria, orang Arab boleh baca. Dia macam bahasa Hokkien yang bahasa Mandarin lah. Bukan Kantonis. Kantonis ini alien betul lah. Nasib baik mak saya Kantonis. Saya bagi contoh ayat Kantonis, ayat Hokkien dengan ayat Mandarin. Hokkien dan Mandarin dekat. Malah Hokkien tu lebih awal daripada Mandarin menurut satu sumber. Tapi Kantonis entah apa punya bahasa. Macam Kelantan. Bukan bahasa Melayu. Kecek Kelantan. Orang kata bercakap Kelantan, dia kecek Kelantan. Gapo dia dia? Kalau orang kata, dia kata royak. Gitu. Dua perkataan yang menunjukkan dia bukan bahasa kita lah. Apa lagi? Yang lain tu Perancis lah, tak apa. Cantonese ngote hoi sik fan women chi ce fan, itu Mandarin, kita pergi makan nasi, ngote hoi sik fan, itu Cantonese. Tengok, jauh lari Hokkien Warang ki capeng. Payah juga 3 bahasa lainan. Okey. Apa nak cerita? Kita cerita Aristotle. Dia hilang semua tulisan dia hilang. Semakin kita dapat tahu, semakin rasa banyak lagi yang tak tahu. Yes, of course. Abdul Aziz. Islam agama Allah, adinullah, betul kan? Agama ada perkataan Sanskrit India, betul kan? Adinullah ada bahasa yang amat mendalam. Al-Baqarah 102. Harut marut kan? Kalau harut marut, menafikan Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Tapi kita semua tafsir salah kerana kita main pakai aja. Kita berjumpa depan jin, kita baca, hilang. Sebenarnya tak ada. Tak ada. Beriman kepada Allah. Okey. Imam-imam terdahulu selalu berbantah sesama sendiri. Tak semua. Tak semua. Macam sekarang, ramai orang beriman sokong GSB. Yang bantah ni yang sikit saja. Ramai orang Islam diam. Dia tahu GSB tak salah. Macam saya tak diam. Saya bantai balik. Ramai orang, kita jumpa ramai orang. Macam vaksin dulu, ramai orang tahu. Dia diam je. Macam undi tukar kerajaan. Ramai orang nak tukar kerajaan, dia diam je. Masa undi, kamu tengoklah kerajaan Madani tumbang. Saya meramalkan PRU 16. Kerajaan Madani tumbang. Macam mana? Saya tahulah. Kerana ramai orang kita diam. Ramai orang kita cerdik. Yang cakap-cakap sini lain sikit lah. Dia bising aja. Kita ni bising lah tuan-tuan. Jadi imam-imam ni banyak setuju satu sama lain. Bila Imam Ghazali membantah dengan tahfuz falsafah, baru dia jadi masyhur. Kerana perangai manusia, kalau you tengok 2 kelompok manusia, satu tu minum dengan diam, kamu tak akan pergi sana curi telinga, pasang telinga dengar. Kamu tengok sana tengah berbala ni, tengah hentak meja ni, ramai orang pergi sana. Tengok Accident tepi jalan kan, apa orang buat? Semua slow down. Rupanya nak tengok siapa yang terkorban atas jalan raya, apa nombor ekor nak dibeli. Nak tengok bagaimana kereta belah 3. Tapi burung-burung yang cantik, alam yang hijau, lautan yang biru, manusia yang pelbagai, tak ada orang renung. Itu perangai manusia. Kita kata kita berpecah belah. Sebenarnya tak berpecah belah. Yang pecah belah di atas saja. Orang bawah semua bersatu. Percayalah, orang bawah you salam, dia bagus. Dia kepada orang kononnya kafir ke, jahil ke, Cina ke, India ke, dia baik. Atas saja. Bukan berpecah antara kaum. Berpecah dalam kaum. Berpecah dalam mazhab. Berpecah dalam jemaah. Orang bawah semua baik. JSBH, ramai orang bawah kan, semua selamat.
Mereka buat Grab, mereka buat burger, mereka tanam sayur, mereka hidup. Saya tahu, saya dah jumpa. Ya. Atasan saja, orang elit saja yang duduk atas tu gabra, panik kerana tak biasa kena. Ya. Itu dia. Jadi Aristotle ini tulisan dia hilang, dihidupkan balik pada zaman Abbasiyah, diterjemah oleh pakar bahasa Suria Kristian yang tahu bahasa Yunani, dan mereka terjemah dalam bahasa mereka Aramik yang orang Arab yang boleh baca, orang Parsi boleh baca, orang Spanyol lagi boleh baca, Indo-Arabi orang Spanyol, Indo-Rushd orang Spanyol, Indo-Sina orang Parsi, orang Timur, Baghdad sana, Imam Ghazali Baghdad, jadi sana mereka baca. Aristotle lam yalid walam yulad sebenarnya. Dia baca, dia tak faham. Mula-mula Ibn Sina tak faham. Lepas tu dia rujuk Ibn Farabi. Ibn Farabi kupas. Ini sejarah Al-Falsafah Islam, cantik Dia kupas balik tu macam mana penggerak itu. Saya baca Aristotle, saya lebih mendalami tauhid. Okey, saya terangkan balik 4 causes, final causes mesti ada penyebab. Sebenarnya Aristotle yang jumpa, bukan Newton. Bukan Newton yang jumpa cause and effect. Beritahu adik-adik kita, siswa-siswi bangun bahawa falsafah fizik yang dia belajar itu, ni nak jadi engineer itu diasaskan oleh tauhid Aristotle. Penggerak. Tapi Allah macam mana? Orang kata Allah penggerak kan? Baca balik. Orang kata Allah penggerak kan? Baca balik. Baca balik seluruh Quran. Contoh Allah masukkan orang neraka kan? Allah cakap apa? Tidak. Kamu yang sendiri mencampak diri kamu dalam kebinasaan. Macam mana ni? Allah yahdi man yasha. Salah baca. Allah yahdi man yasha. Man yasha bermakna siapa yang kehendaki Allah, Allah bagi. Apa dalilnya? Dikuatkan oleh Al-Fatihah. Kita pun pilih. Aku pilih engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta dari engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dikuatkan dengan ayat 186 ke 168. 186 surah Al-Baqarah. Ini karib, aku hampir. Kamu minta, aku kurniakan. Jadi bila kamu baca Fatihah, masalahnya kita tak tahu makna Fatihah. Masalahnya ramai dari kita tak tahu Fatihah, termasuk saya. Tapi bila saya dah tahu, ia kena budu wa kena stain, hanya kepada engkau aku sembah, hanya kepada engkau aku minta tolong, engkau lah sumber lain. Berilah saya kepada jalan benar, tunjuklah saya kepada jalan lurus. Alhamdulillah, Allah pun bagi saya berhijrah, pergi mengaji banyak lagi. Saya duduk lutut ke lutut dengan Syekh Sufi, dengan Abu Ya, dengan orang akam. Jadi saya boleh tahu orang tu benar ke tidak. Kalau awak duduk dengan sesiapa, awak boleh tahu orang tu benar ke tidak. Kalau tak duduk, awak tak tahu. Kalau pernah duduk Rasulullah SAW tahu. Okey, apa cerita Ibn Arabi? Ibn Arabi memegang konsep, itu salah tu. Ibn Arabi memegang konsep wadatul ujub, betul ke begitu? Tidak betul. User 3632 ni tak betul Nanti saya cerita Ibn Arabi, saya dah cerita. Kita sekarang cerita Aristotle. Aristotle berkahwin dengan anak. Itu tak penting lah. Amin tak ada tuan-puan. Amin itu adalah zaman Aristotle. Awak sudah mengamalkan zaman Mesopotamia, bukan Aristotle. Aristotle tak amin. Amin itu daripada Mesopotamia. Boleh sampai sekarang semua amin kan. Tak ada orang tertanya pun amin datang dari mana. Apek tanya kerana dalam Kristian amen. Amen, amin, amun, amin. Apa maksud amin? Yakanlah, makbulkan. Tak boleh, kena sebut Allah. Kena sebut Allah. Kata waladallin, amin, salah, batal surah Fatihah dia, batal. Macam orang Kristian berdoa, dia akhir doa semua bagus, bagi aku rezeki semua, terima kasih lagi dengan nama anak Tuhanmu. Batal semua amalan dia. Jadi amin membatalkan semua. Ya, jangan sebut lagi. Apa nak sebut? Cari dalam Quran. Saya tak mau bagi. Cari dalam Quran. Apa Rasul, bagaimana Nabi dan Rasul menjawab segala doa. Ada. Dia kena sebut Allah. Dia kena sebut Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Atau Innallah sami'ul alim. Suka dengar pencerahan Apek, jangan bagi wasabi tahu, nanti Apek ditangkap. Ya.
nanti dah senyap. Dan penjara tak ada TikTok. Betul orang atas jap buat berbalah. Yelah. Tun Faisal banyak membantu JSB. Tahniah kepada Tun Faisal. Saya sokong anda Tun Faisal. Anda suara nada cukup. Saya sedap dengar Tun Faisal bila cerita. Tangkap Ketua Polis Negara. Tangkap itu JAKIM. Salah risik. Jelas salah risik. Risik kerja siapa? Kalau dia dah salah, aduh sedih ya. Terima kasih Tun Faisal. Terima kasih kepada grup-grup yang menyokong JSB. Jangan takut, banyak peguam tolong mereka. Jangan takut. Banyak peguam tolong mereka secara free. Jemaah JSB ni banyak kemahiran dia dapat. Ya, saya dah nampak sendiri. Kita tak boleh lawan JSBH lah. Jangan cakap lah. Campak ke hutan pun boleh. Ya, mereka hidup dalam hutan. Mereka campak 30 tahun. Berapa tahun dulu? 94. 30 tahun dulu. Generasi mereka Abu Ya ditahan bawah ISA 1994. 10 tahun kemudian dilepaskan keluar. Disuruh buat pengakuan 2004. Sebenarnya bukan 2004, 2004 saya pergi jumpa dia. 1994. Disuruh buat pengakuan. Saya dengar pengakuan mereka. Sebenarnya mereka tak mengaku. Mereka mengaku benda lain lah. Mereka tak mengaku. Begini mereka tak mengaku. Mereka cerita balik kenapa mereka berjuang Islam. Cantik. Siapa boleh dengar, siapa ada rakaman pengakuan Abu Ya dan bekas-bekas akab semasa ditahan bawah ISA 1994. Mereka dibawa depan televisyen, disuruh mengaku salah. Tapi mereka bagi ucapan. Siapa ingat ucapan tu? Cantik ucapan tu. Saya tahu mereka masih istiqamah. Dan 10 tahun kemudian baru mereka dilepas daripada ISA. Tahanan daerah di Bandar Country Home. Lahirlah JISBH. Dan sekarang 20 tahun kemudian diharamkan semula. Besar-besaran. Kali kedua. Jangan masuk lubang biawak kali kedua. Saya beritahu semua sepihan JISBH berkumpul di luar negara. Jangan balik Malaysia lagi. Hijrah. Walaupun ke negara Habsyah, Ethiopia. Kerana sana lebih baik kepada orang beriman. Sini tidak. Sini dah Mekah. Sini Quraisy. Sini Bani Hashim. Sini penjaga Kaabah. Kononnya mereka dapat surat jaminan daripada Allah. Jijik. Ya. Pendeta-pendeta. Waristul Ahlul Kitab. Kita nak cerita Aristotle. Tanyalah bab Aristotle. Kenapa Apek kata dia Nabi Islam? Apek, saya nak cakap sabar. Saya akan guna Apek. Apa moha ni? Terima kasih. Moga Allah bantu mudahkan segala urusan hidup. Terima kasih. Saya doa kepada saya minta Allah, Allah, bukan Allah. Ya Rab, bukan Ya Rab. Maaf, itu bukan cara doa betul. Ikut Quran. Rabbi, Tuhanku. Kurniakan pada yang berdoa untuk saya keampunan dan rahmat dan rezeki dan mudahkan urusan mereka. Allah, Engkau Maha mendengar lagi Maha penyayang. Jangan amin Amin tu Yunani. Dia bawa masuk Yahudi, dia bawa masuk Kristian, dia bawa masuk umat Islam. Nasib baik kita ada Quran. Cerita Apek pengalaman dengan Abu Ya. Ya, okey. Dah cerita dah. Kita move on. Nasib baik ada Quran. Kalau tak ada Quran kan, habis umat ini tau. Nasib baik ada Quran. You ada hadis pun tak guna, puan-puan. Quran menjadi Furqan. Quran tak ada amin. Itu aja. Itu je. Tak ada Imam Mahdi, selesai. Tak ada Dajjal, selesai. Dajjal itu daripada Yunani, Mesopotamia, Babylonia, bawa masuk oleh Romawi, masuk dalam Kristian. Romawi hijack Kristian jadi Roman Katolika. Ya. Menarik sekali pencerahan. Terima kasih Apek. Baru sikit aja, belum habis. Belum habis, jangan lari. Belum habis. Siswa-siswi dah bangun belum? Salam Apek. Cara atasi nervous gemuruh macam mana? Itu dia. Selamat baik. Gemuruh kan? Bila anda bergemuruh, bukan tenang. Sedarlah gemuruh sebahagian dari fitrah. Apek pun pernah gemuruh. Gemuruh sebahagian dari fitrah. Cara nak atasi, minda. Kita boleh atasi dengan mantra lah. Subhanallah. Pernah Apek berbasikal sampai hutan, gelap,
Saya pasang GPS, bateri nak habis, lampu bateri nak habis dekat Pekan Nanas. Berapa kilometer lagi nak sampai? Tengah malam. Gelap habis. Siapa pernah tengah malam gelap habis dalam hutan? Melainkan dia hidup dalam hutan lah. Kita hidup bandar, masuk dalam. Saya ikut lorong berjalan. Kat GPS tu apa tekan. Ini yang gatal ni. Orang tekan motosikal. Kereta. Saya nak basikal. Kalau motosikal kanan jauh. Saya boleh lawan arus, saya naik basikal. Saya tekan jalan kaki. Tak ada apa dia bagi aku. Jalan menerusi hutan. Mula aku kayu kan, nampak jalan lah. Kayu-kayu ada rumah, okey selamat sikit kan. Kayu lagi, dah tak ada rumah. Lepas tu lampu jalan dah tak ada. Dah gelap. Lampu basikal dia satu. Cuba bayangkan lampu basikal kamu satu yang malap ni, menghadapi kegelapan. Dan jalan itu dah tak ada batu. Tanah saja. Lepas tu tak ada tanah. Rumput sikit-sikit saja. Macam lembu jalan saja. Aku lagi dalam. Dah tak nampak dah jalan. Semak je tau. Kamu nak rentas semak. Apa jadi buat Apek? Gemuruh tak? Gemuruh. Jadi Apek buat apa? Siapa boleh teka Apek buat apa? Apek cuba baca ayat lah. Allahullah. Tak sempat baca. Tak sempat baca tuan-puan. Lagi gemuruh. Kenapa? Kerana awak baca ayat tujuan untuk lawan gemuruh. Tak boleh. Kena guna minda. Kena guna minda. Kerana minda ini yang membuat kita gemuruh. Saudara gemuruh kan? Minda yang cakap kan? Panik. Awak panik. Kiamat. Awak sangka kiamat. Sebenarnya tak ada. Kiamat ialah bila kamu mati, bangun balik. Kiamat. Pihak berkuasa. Tak ada. Sebenarnya Allah pihak berkuasa. Minda tuan-puan. Jadi minda saya cakap apa? Minda saya cakap apa? Siapa boleh tahu? Apa saya buat? Apek mahir bahasa Arab ke tidak? Tidak. Bahasa Cina pun tak mahir. Bahasa Inggeris saja. Ya. Jadi minda jawab apa? Minda cakap tak boleh. Fikir positif ni, dia tak boleh kata aku fikir positif. Positif. Ini gaji dah habis. Positif. Tak boleh. Dia kena tahu berfikir. Macam mana tahu berfikir? Bertenang, Allah ada. Takut juga. Saudara bertenang, Allah ada kan? Jom kita pergi kubur. Jom. Waktu malam. Tak ada lampu. Lampu jalan tak ada. Tak boleh tuan-puan. Jangan bawa anak pergi macam tu. Tak boleh. Saya berhenti. Apa saya buat? Siapa tahu apa saya buat? Apa guna Quran dan tak guna? Allahu Akbar. Ini sudah orang bincang lah. Tanpa Quran tak guna. Apa pun tak guna. Kita tak sampai. Sebenarnya guna akal. Aristotle dapat. Tak ada Quran zaman Aristotle kan. Tak ada Quran zaman Nabi Ibrahim kan. Tengok cara Ibrahim berhujah. Tengok cara Musa berhujah. Apek pernah duduk Pasir Tumbuh Kelantan? Pernah. Saya pernah masuk semua kampung di seluruh Semenanjung. Duduk sekejap buat bodoh. Nak mampus sana tengah makin mengelabah ni. Okey, kenapa saya boleh mengelabah takut? Minda saya tak dapat kawal. Saya nak posisikan minda. Nothing. Tak boleh. Saya kata sekarang siang. Tak boleh. Okey, syaitan ada. Mari kita lawan. Tak boleh. Akhirnya, saya ambil phone. Saya tukar kepada motosikal. Patah balik. Jauh sikit. 20 minit. Itu saya buat. Lepas tu saya merenunglah. Kenapa saya takut? Ini akal. You tak boleh lawan akal tau. KKM datang dengan jarum. Cuba you bagi akal. Aku positif. Aku sanggup mati daripada dicucuk. Saya guna akal. Sebenarnya dia tak paksa pun. Dia ketak je. Okey, ini cerita lama. Mpox dah tak ada lah. Mereka nak kalahkan Donald Trump. Saya harap dia kalah. Kalau dia kalah, tak ada wabak. Kalau dia menang, ada wabak. Okey. Balik kepada fitrah, tiadakan diri. Tak boleh. Sekarang saya duduk Saya balik kepada fitrah lah. Okey, mari kita buat suluk. Zikir Allah. Guru sufi saya boleh Allah. Dia boleh hilang begitu saja. Kita tak boleh. Allah. Aku masih ada.
Aku masih ada. Allah sentiasa bersama kita. Tak boleh. Kita tu siapa? Allah tak nampak. Atas 3 dipaksa pek. Tak ada. Baca balik atas 342. Allah, ini yang orang kita tak baca. Allahu Akbar. Baca Perlembagaan Persekutuan. Tak ada siapa boleh masuk rumah kita. Tak ada siapa boleh masuk rumah kita. Jakim pergi masuk kan? Tangkap orang kawat kan, langgar semua hukum sivil, langgar semua hukum syariat. Hukum syariat tak boleh, Khalifah Umar tak dibenarkan pergi tangkap orang kawat melalui tingkap. Orang kita tak tahu undang-undang, saman dia balik, saman, menang. Tapi dia nak cucuk macam mana? Tutup pintu, tutup semua, tangan buka. Dia nak rompor tak boleh. Pasang kamera, ambil gambar, pasang kat Apek, Apek viralkan. Apek pernah lakukan. Selamatkan seorang kakak lah. Sebenarnya tak payah selamat, dia tak boleh masuk. Saya beritahu dia jangan buka. Okey, apa lagi? Kita move on lah. Assalamualaikum, Uncle Kampung Jaya sepakat dah masuk kat Johor Bahru. Saya dah masuk semua kampung tuan-puan. Tahun 85, 86 sampai 90, saya jadi tetamu, saya jadi exco Pemuda PAS Pusat. Setiap kampung saya ada ceramah. Sampai Kuala Pilah, tempat Mashabu Kenetahanan ISA, saya berceramah dengan tembok. Baca je komen yang convenient je kan, Pek. Minda waktu nervous auto jadi gelabah kapal. Yes. Minda kita kerana fikiran. Kadang-kadang dengan fikiran dia tukar tau. Dia ada benda trigger dia tau. Dia marah tau. Masa tu dia tak takut. Bila kita marah dengan pihak berkuasa, masa tu tak takut. Kita tenang dan kita beritahu dia, awak ambillah nyawa saya. Tak berani dia. Awak tangkaplah saya. Tak berani dia. Itu keyword untuk lepaskan diri dari tangkapan. Tangkaplah saya. Jangan tangkap anak saya. Saman cepat, Jakim masuk premis. Saman cepat. Denda 5,000 itu macam mana? Lawanlah, janganlah bayar. Kalau kita tak bayar saman, apa jadi kat kita? Masuk penjara kan? Masuk. Tak pernah kes satu masuk. Tak pernah. Tahu tak anda saman 10,000 tu, saman 100,000 tu tak pernah. Yang pergi lawan kat mahkamah, menang. Ada yang rujuk kat saya. Saya masa pandemik saya dah kata, siapa ada saman bawa kat saya. 2 orang bawa kat saya. Lepas dua-dua. Saya tawarkan. Siapa kena saman, datang kat saya. Siapa diukur ke tak, ini vaksin datang kat saya. Saya bayar RM10,000. Saya boleh buktikan vaksin itu boleh selamatkan orang dan COVID itu mematikan orang. Saya bayar RM10,000. Aduh, datang, ni aku dapat COVID, engkau hidup lah. Aduh, tak faham. Ya. Bila gugup kena jadi berani lawan semua perasaan. Perasaan hanya boleh lawan dengan minda. Abek belajar Islam biar lengkap. Apa maksud tu? Bila Ibn Rabah ada belajar lengkap tak? Sebutan dia pun tak lengkap. Dia sebut ahad, salah tu. Seorang wanita Badui bila ditanya Rasulullah di mana Allah, dia tunjuk kat langit. Menurut Sunni salah tu. Tapi Rasul kata lengkap. Betul tauhidnya. Saudara yang tak lengkap kerana saudara taklidun. Hanya ikut. Saudara sendiri pun tidak tahu Fatihah. Datang bersama Apek Live. Baca ayat demi ayat daripada hafalan dan tengok berapa anda tahu dan saya tahu dengan izin Allah. Kena pegang Aqwanah Al-Hadis dua-dua sebagai rujukan utama. Tak boleh ambil satu saja. Pil seri itu salah. Itu kata pendeta. Ikut balik kata Imam Syafi'i cara apa? Imam Syafi'i, awak ikut mazhab Syafi'i kan? Sebenarnya Aqwanah Hadis ini fahaman Wasabi. Fahaman Sunni tidak. Mazhab. Orang tolak hadis. Saya tak tolak hadis. Quran itu hadis. Saya dah beritahu ni. Yang lepas Al-Quran tu satu hadis. Ini boleh tanya dengan Ustaz. Boleh tanya Ustaz. Ustaz, betul ke Quran tu hadis? Ya. Tengok abang bukan Apek ni. Apa ni? Kawalan minda yang tepat dalam situasi cemas yang betul macam mana. Okey. Latihan minda kena dilatih ya. Jadi orang latih minda ni bila you kena kita bertempat, katakan you tempat hayat ramai, katakan kita diet kita makan, wah sedapnya. Itu kawalan minda lah. Tapi you tak dapat kawal melainkan you beritahu minda you, saya nak diet keto. Kenapa puasa kita boleh tahan? Kenapa orang yang merokok
Sebatang demi sebatang. Bila puasa dia bukan magic. Minda dia beritahu. Wajib. Dulu saya puasa, mula saya memeluk Islam Januari tahun 80. Puasa bulan 3 ke 4 saya lupa. Tapi orang beritahu saya, rukun Islam 5 antaranya berpuasa 30 hari. Saya terkejut. Saya dah Islam. Saya akan berpuasa. Orang kata tak apa awak mualaf, tak apa. Tak ada, saya nak berpuasa. Saya solat pertama solat Zuhur. 5 waktu. Alhamdulillah. Saya nak ikut Islam, ya. Jadi macam mana saya nak training ni? Orang kata puasa sunat. Saya gagal puasa sunat. Fikiran tu jin. Ini apa ni? Allahu Akbar. Jin berbisik. Mereka bagi firasat. Akal kita pertimbangkan. Dan tasawuf pun belajar. Walaupun benda baik datang ke hati kita kan, kita kena pertimbangkan. Kalau tidak, kita boleh rosak. Orang jumpa Nabi pun dia pertimbangkan. Kadang-kadang mimpi malam kan, jumpa Nabi kan, dia kata Nabi kan, saya akan pertimbangkan dengan akal. Jangan beritahu kat orang, pertimbangkan akal, jumpa Syekh Sufi. Saya boleh jumpa mursyid saya tanya, saya bermimpi Rasulullah. Betul ke salah? Ini batin lah, ini batin kan. Tapi saya ada cara saya. Itu betul. Kita dah ada Quran. Al-haqqu min Rabbi. Alam yakul lahu, bercakap dengan diri sendiri sebab percaya diri sendiri. Okey, percaya diri sendiri ialah untuk meyakinkan diri. Boleh. Contoh dia kata, saya kaya sebenarnya. Awak cakap seolah kamu miskin. Nampak tak? Jadi orang kaya dia tak akan cakap aku kaya sebenarnya. Pernahkah orang kaya kata saya kaya sebenarnya? Pernahkah orang berani cakap aku berani sebenarnya? Tidak. Dia diam saja. Dia relax saja. Dia Alhamdulillah. Polis tangkap kan? Alhamdulillah. Kenapa lama sangat nak tangkap aku ni? Aku dah rindu dah masuk penjara. Terus polis lepaskan saya. Ini pengalaman saya 2-3 kali. 2-3 kali. Kerana benar-benar yakin. Bila anda benar-benar yakin, macam mana benar yakin? Latihan. Macam mana latihan minda apa ini? Quran. Kerana Quran kata lahul mulk. Cuba kita fikir masa kita solat. Astaghfirullahalazim. Apa maksud dia? Allazi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah wa la syarikalah. Bila apik renung makna dia, apik bertambah kuat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Lahul mulk tu power. Siapa tahu maksud lahul mulk? Lahul mulk tu power, tak boleh kena cucuk, tak boleh diugut oleh pihak berkuasa. Kerana lahul mulk tu, kalau kamu tahu makna dia, subhanallah. Lahul mulk, hamdu yuhyi wa yumit. Kalau anda tahu hamdu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Lahul mulk tadi menguasai seluruh semua. Bukan alam sajalah. Mulk apa maksud tau? Siapa tahu apa maksud al-mulk? Surah al-mulk kan? Baca surah al-mulk tapi tak tahu apa maksud mulk. Dalam surah al-mulk, mulk ini lapisan-lapisan pemikiran saintifik semua mencari cacat celah. Tak ada cacat celah. Dia semua sudah atur. Rabbul Alamin. Rasa gelisah dari syaitan. Tak dah. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Awak gelisah, bukan syaitan. Awak sendiri. Awak sendiri. Bukan syaitan datang gelisah. Aku gelisah. Tak ada. Apa saudara Islam kami dunia akhirat. Terima kasih. Raja sekalian alam. Pemerintah. Pemerintah tuan-puan. Bukan. Lahul. Dia punya segala kerajaan. Tahu tak kerajaan? Kerajaan bukan kerajaan tau yang kita faham tau. Realm. Dalam bahasa Inggeris realm. Dalam bahasa Arab lagi tinggi. Dia keadaan tau. Mulk. Lahu mulk. Hamdu yuhyi wa yumit. Ala kulli sya'in qadir. Kulli sya'in qadir. Menakjubkan saya tuan-puan. Apa maksud kulli sya'in qadir? Itu pun dah cukup. Selalu baca ayat tadi kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada yang boleh sekutunya. Itu Aristotle dapat tu.
Aristotle dapat. Baru Ibn Sina sedar, Ibn Farabi dah tahu. Baru Ibn Sina sedar, tapi Imam Ghazali kecam. Kita sangka Aristotle ni bukan Islam. Salah tu. Tauhid lah. Tauhid Aristotle, Nabi. Socrates, Nabi. Baca sejarah hidup mereka sebelum menghukum mereka 2 kali. Mereka dihukum bunuh oleh Yunani. Mereka dibenci oleh Yunani. Macam apa? Macam GSB lah. 7 petala langit, 7 pelaba bumi, 5 sampai 5 dimensi. Macam mana tahu? Sami Velu kata ahli MSc, tiada yang sesat kerana tiada ikut akam. Mana awak tahu tak ada orang India ikut akam? Firasat ni macam mana apa? Firasat ni. Bangun pukul 3 pagi, fikirkan masalah anda semalam dan anda akan dapat firasat. Itulah firasat. Kadang kita dengar macam suara yang tak berbunyi. Siapa pernah lakukan demikian? Banyak. Bukan aku seorang aja. Kenapa bangun kan datang firasat tau. Taib laju. Datang firasat. Lepas dah sarapan semua, apa yang aku merepek tu? Kan? Salam Pek. You best lah Pek. Thank you man. Be the best. Be better than the best. Yeah. So, ini balik minda tau. Baca tentang Edward de Bono. Baca Stephen Covey, First Thing First, Edward de Bono. Saya baca banyak. Alvin Toffler, Kenichi Omae. Apa? Ayub sendiri ke syok sendiri? Memang saya syok. Apa? Memang syok sendiri. Pasal seorang kat depan ni. Syok Betul apa? Suara yang tak ada sound buat kita remind yesterday thing. Yes. And dia bagi solution. Itu sebab kena ada buku dan catik. Dia macam dalam mimpi, separuh mimpi. Masa tu malaikat turun. Dan kita boleh minta, Allah, bagi saya penyelesaian. Kita diam. Itulah waktu Muzammil. Baca surah Muzammil. Apa surah Muzammil cakap? Kenapa bangun malam? Surah Muzammil, kenapa bangun malam? Siapa tahu? Dalam surah Muzammil cerita apa? Kerana waktu malam bukan macam siang yang sibuk. Waktu malam tak sibuk, dia diam. Allah bagi penyelesaian. Lebih betul tu, tilawatul maksud demikian. Diam. Renung. Renung minta Tuhan hurai. Waktu tu wujud Ibn Arabi sudah hurai lah. Dia begini. Wadatul wujud tidak disebut oleh Ibn Arabi. Dia ada sebut, nanti saya beritahu apa dia sebut. Dia sendiri yang sebut. Tetapi orang kata itu wadatul wujud. Okey, sekarang saya terangkan apa disebut oleh Ibn Arabi. Ingat Ibn Arabi tak sebut wadatul wujud. Dia tak berpura wadatul wujud. Dia cerita satu kemabukan dia. Ini kisah hidupnya. Yang konon kisah hidup dia. Semasa dia kecil, dia mabuk. Dia enjoy party. Orang Arab enjoy dulu kat Sepanyol. Mabuk kat party. Sekali, dia terdengar satu suara. Muhammad. Dia dengar suara. Nama dia Muhammad Ibn Arabi Mahyudin ke apa kan. Satu suara lah. Ya Muhammad. Kamu bukan dilahirkan. Kamu bukan dijadikan untuk tujuan ini. Tersentak dia. Dia lari ke satu tempat yang ada kubur sudah gali belum ditembus. Dia duduk dalam kubur itu beberapa hari. Dia hanya bangun keluar untuk solat saja. Ibn Arabi. Lepas itu dia didatangi Yaqazah. Dia datangi Yaqazah. Dia jumpa Nabi, dia jumpa Nabi Khidir. Ini kisah Ibn Arabi lah. Tapi saya tolak semua tu Saya tolak semua tu sebagai tak ada benda. Hadis yang kita ambil sebagai anekdot saja. Nota kaki saja. Quran kita masih pegang. Quran saya pegang. Okey. Dia tulis sesuatu Ibn Arabi. Dia tulis benda pelik. Dia tulis tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yahya, semua dengan bahasa lain. Dia cerita benda-benda lain. Dan bila dia cerita benda lain itu, ulama kaji. Ibn Taymiyah kata kafir ni. Kenapa? Dahsyat dia punya dakwaan. Dia kata Fir'aun masuk syurga. Dia kata banjir tenggelam itu banjir adalah lautan tauhid.
Itu pelik tau. Tapi cara dia deskripsi tentang Allah yang orang sebut wadatul wujud yang saya nak kupas sekarang ya. Siapa nak tahu lebih, pergi sendiri tanya GPT mengenai Ibn Arabi. Pergi cari video mengenai Ibn Arabi. Ibn Arabi amat masyhur. Dan film Erdogul ke apa kan, Ibn Arabi ada dan tarian Sufi. Kenapa? Kerana dia bantu kerajaan Osmania. Jadi kerajaan Osmania Turki sampai sekarang menghormati Ibn Arabi. Padahal di Turki, Ibn Arabi di Spanyol. Dia mati di Damaskus. Ada ziarahi masjid makam Ibn Arabi di Syria sebelum perang. Tanpa dirancang, tapi Allah menjayakan Apek pergi Libya sebelum perang. Tempat Gaddafi. Dijemput Gaddafi. Terbang business class. Dan Apek dapat pergi Libya selepas perang. Dan pergi Syria sebelum perang. Semua dengan Allah. Wallah billahi. Ya. Jangan sebut amin. Itu zaman Aristotle. Tapi bukan Aristotle. Sebut Allah Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar. Ya. Saya ikut Quran lah. Hadis pun ada. Tapi banyak dah di sebut Alhamdulillah Tabar. Akhir da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gitu ya. Jadi Ibn Arabi dia cerita satu perkara tentang Allah yang menakjubkan, yang Dr. Mazhar kata keterlaluan, agak keterlaluan ya. Begini ya, dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, hanya Allah bisa memuji dirinya. Itu dia, hanya Allah bisa memuji dirinya. Ya. Yahudi Kristian dia sebut amin tu amun tu daripada Mesopotamia. Boleh cek daripada mana amin datang. Boleh cek. Boleh cek dengan Profesor Soleha. Ini sejarah. Boleh cek dengan Ustaz Auni. Mereka mesti tahu Mesopotamia. Mereka kaji dalam. Okey. Tak makan saja, makan pun. Okey. Jadi Ibn Arabi kata hanya Allah. Orang kata wadatul wujud. Tapi dia hanya Allah begini. Tak. Dia kata mustahil lain wujud. Lain tak wujud itu kemustahilan mereka pun tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut lah. Aku ni sebenarnya ada. Tak boleh. Kerana awak benar-benar tak wujud. Sampai macam tu. You do not exist. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Dia tak boleh. Dia cause and effect ni tak ada. Hanya Allah saja ada. Dan Ibn Arabi tambah, ini power ni. Waddahu la syarika adalah syirik. Untuk sebut tidak ada yang sekutu dengan Allah, kenyataan itu sudah sekutu dengan Allah. Faham tak? Untuk sebut bahawa Allah, awak sudah syirik. Awak sebut saja Allah, sudah syirik. Itu sebab ia disebut oleh malaikat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan hanya Allah bisa memuji dirinya. Dan Syekh Imran Hussein kata, marilah kita puji Allah. Semana dia kendaki Alhamdulillah Rabbil Alamin pun boleh. Itu fahaman awam. Fahaman falsafah, hanya Allah wujud. Orang kata wadatul wujud lah. Dia punya hanya Allah wujud kan, dia tiada. Dia syirkul akbar. Ini boleh bantu kita tak gabrah. Awak sebenarnya tak wujud. Dalam 10 tahun awak sudah tak ada. Dalam 100 tahun anak awak pun tak ada. Awak dah jadi debu. Apa yang awak takut? Hidup ni terlalu sementara. Okay, a question. Ada question. Sebelum tu, kalau ikut Imam Syafi'i, dibolehkan sebut amin? Tak. Jangan sebut apa yang anda tak tahu tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak tinggalkan tulisan. Risalah ditulis, risalah untuk seorang yang meminta dia. Orang cekup risalah tu hilang. Orang tulis semula. Al-Um ada 2. Satu call Iraq, satu call Mesir. Ustaz Zainul Asri salah tafsir. Kenapa dia tukar call? Dia kata dia silap. Tidak. Imam Syafi'i tak silap. Dengar baik-baik mengenai Imam Syafi'i yang saya cerita ini kali ketiga ni. Imam Syafi'i ya. Allah, panjanglah cerita ni. Bermula dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak baca kitab atau menulis kitab. Dia mengulangi apa diturun kepada dia.
kepada sahabat-sahabat, menjadi tradisi tabi'in man tabi'in ila yaumiddin selama 150 tahun. Tapi Khalifah Rashidin ketiga, mereka suruh Osman tulis, perintahkan ditulis Quran. Kenapa tidak ada hadis riwayat Osman? Kenapa tidak ada hadis riwayat Abu Bakar? Kenapa tidak ada hadis riwayat Bilal Ibn Rabah? Kenapa tidak ada hadis siapa lagi? Riwayat Rasulullah. Rasulullah tak riwayatkan. Okey. Pernah Abu Bakar, ini hadis ni. Hadis ialah orang selepas itu. Mazhab ialah orang selepas itu yang kata, Apek dulu ada cerita ni lah. Ini aku tulis, ini aku rakam ni. Bukan Apek. Apek cerita waktu ni. Kepada seorang. Orang ambil kata-kata, 100 tahun kemudian, Kola Apek, Cina. Awak ni semua kafir. Habis. Awak ni semua sesat. Habis lah. Tak boleh. Kena ada Apek keluarkan fatwa baru. Faham tak? Jadi sebelum Imam Syafi'i, imam-imam menghukum cara Rasulullah. Dia tengok orang datang. Orang datang. Rasulullah hukum saya berzina. Rasul kata, balik. Bolehkah kita ambil hadis tu kata, jangan hukum orang berkawat. Nabi maafkan, itu hadis. Tak boleh. Waktu tu saja. Depan wanita tu saja. Dengan Rasul saja. Hari itu saja. Rasul kata balik. Datang suami isteri. Ada datang depan Rasul. Saya bergaduh lah sama bini. Dia cakap begini-begini. Aku cakap begini. Jadi Rasul bagi hukum. Tak boleh digunakan sebagai hukum. Tak boleh. Hanya untuk dia saja. Abu Bakar Siddiq kata perangi orang tak bayar zakat. Tak boleh kita buat demikian. Hanya Abu Bakar Siddiq saja waktu keadaan tu. Sayyidina Umar suruh orang tu yang membebaskan hamba abdi ketika tak mau berpuasa. Bayar denda. Dia bebaskan hamba abdi setiap hari. Sayyidina Umar perintahkan tak boleh. Wajib berpuasa. Faham? Tak ditulis. Orang yang lain yang menulis. Orang cantik. Orang cerita. Lisan. Faham? Jadi tradisi ni bawa sendiri kepada qadi. Jadi bila awak nak menghukum isteri, bila awak nak menghukum orang, awak pergi jumpa qadi. Jumpa qadi, cerita kat qadi. Qadi macam ni tuan qadi. Kawan ini dia mungkin janji. Qadi akan tanyalah, apa janjinya, bagaimana? Dan qadi akan berfikirlah, berlaku adil. Kerana nak menghukum orang, berlaku adil, kena takwa tuan-puan, kena takwa. Bukan baca undang-undang je. Kes Fatah Amin, kes Fazurul, kita ikut tak, kita tengok kes. Jadi kadi yang akan tanya, ya Farah, ke Fazurul, tak tahulah. Kenapa awak cakap demikian? Contohlah, contoh. Kadang kadi kan, dia maafkan tau. Tak ada apalah. Tak ada talak, tak ada. Benda tak ada. Sampai senang kan. Contoh, saya pernah tengok qadi macam tu. Dia ikut hukum apa tu? Usul. Takwa. Pemimpin kena pakai ni. Bukan ni. Jakim dah apa jadi. Jadi Imam Syafi'i kan, masa di Iraq kan, dia hukum lain. Bukan hukum lain. Dia hukum di situ. Lepas tu dia pergi Mesir, dia hukum lain. Tak, dia bukan hukum lain, dia hukum di situ. Kenapa kita tak ikut mazhab Syafi'i Iraq? Iraq ada mazhab dia. Di Mesir, kita ikut Mesir. Kenapa kita ikut Mesir? Ada sejarah dia. Jadi, hukum-hukum yang anda sebut tadi, tidak ditulis oleh Imam Syafi'i. Kerana risalah dia hilang, Al-Um dia hilang, ditulis oleh muridnya. Saya bagi contoh sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi Nabi Muhammad, siapa tahu siapa tulis? Siapa tahu siapa tulis? Ibnu Ishaq, Ibnu Hashim kan? Bukan. Ada seorang menulis, buku dia hilang. Murid dia hafal. Murid dia ajar, seorang murid lagi. Jadi kita kata biografi Ibnu ikut Yunus ke Ibnu Ishaq ke 150 tahun kemudian daripada Muhammad. Tak ada orang tulis sejarah Muhammad tau.
Macam mana hadis boleh timbul? Kenapa hadis lain macam? Dia ada tempat dia jalan. Kita kena kaji. Apa salahnya kaji, tuan-puan? Mazhab bermakna zahabah. Azhab. Ayat pertama saya belajar di Islam, ana azhab ila madrasah ulikai ata'alama. Saya belajar bahasa Arab sikit lah. Saya berjalan ke sekolah untuk mengenal, untuk mengetahui. Walikai ata'alama. Saya belajar bahasa Arab sikit lah, ya. Lepas tu Syekh Sufi saya kata, mazhab ialah jalan yang dia ikut kerana dia jalan itu kebetulan. Mazhab Maliki kerana Imam Malik kebetulan. Dia riwayatkan Al-Muwatta. Al-Muwatta kerana maksudnya mutawatir 40 sahabat. Dia turun sebagai hukum. Kerana 40 sahabat amal Madinah adalah bintang-bintang di langit. Mereka adalah waristul anbiya. Mereka adalah khairatu ummah. Ya, itu explanation tentang mazhab. Okey, balik pada Ibn Arabi, Wahdatul Wujud. Cara dia cerita tentang kewujudan Allah ni, ku wallahu ahad, tapi kamu ada. Itu dua. Macam tu. Ku wallahu ahad. Ahad dengan wahid lainnya, tuan-puan. Apa maksud wahid? Satu. Ahad bukan satu, tuan-puan. Dia bila Ibn Arabi kata ahad. Ahad bukan satu. Wahid satu. Ada satu, ada dua. Ahad tu Esa. Betul-betul. Ahad tu Esa. Apa maksud Esa? Tu dia. Bukan satu. Ahad. Wahdah. Wahdatul wujud. Keahadan wujud. Kena faham. Orang kata sesat. Sesat je. Macam mana sesat kamu tak ada? Esa tiada yang sama dengan dia. Ahad. Walam yakul. Tiada yang sama dengan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila sebut ahad saja, tiada. Nampak? Bila sebut ahad saja, tiada. La ilaha illallah. Syirik. Kepada Ibn Arabi, syirik. Awak gunakan ayat untuk sekutukan Allah. Itu dia. Itu dia. Ibn Arabi. Kita pula, kita tak wujud. Dan ketidakwujudan kita pun tidak wujud. Hudu dia. Kemustahilan. Itu nak belajar sifat Allah daripada Ibn Arabi macam itulah. Awak belajar sifat 20. Itu Asy'ariyah. Itu tengah peperang dan Mu'tazilah. Ya, dengan Ibn Taymiyah. Ini wahdatul wujud ni, dahsyat. Awak tak wujud. Macam aku tak wujud? Tak boleh sebut pun kenapa aku tak wujud. Faham tak? Kerana awak tak wujud. Itu dia Ibn Arabi. Itu sekian sajalah Ibn Arabi. Tinggalkan begitu sajalah. Kembali pada Quran. Tadabu ku wallahu ahad. Dan kita ikut alim-alim yang mengupas ku wallahu ahad ini. Syekh Quraish Shihab. Dr. Quraish Shihab keluar ke TV Indonesia. Masih hidup lagi. InsyaAllah. Ya. Seorang doktor dalam Islam. Dikecam oleh rakyat Indonesia. Kenapa dia sebut? Kita tak boleh panggil orang kafir. Itu dia. Melainkan kita sudah berdakwah kepada dia. Huraikan sifat 20 yang spesifik. Allah. Apek tak mendalamilah Asy'ariyah ni. Apek baca gitu aja. Apek dah huraikan dah. Mari kita tajuk baru. Allah SWT memberi hidayat kepada hamba-Nya yang mencarinya dalam Fatihah. Yang mencari dia, yang minta dengan dia, yang sujud kepada dia. Kita tak wujud, yang nampak wujud tu siapa pula? Wallahu alam. Itulah Ibn Arabi, bukan saya. Saya cakap Ibn Arabi. Aristotle pun ada cerita. Ibn Farabi. Baca Ibn Farabi. Baca Ibn Farabi. Apa falsafah Ibn Farabi mengenai Aristotle hari ni Kerana tengah trending ni sekarang Aristotle. Tengah trending ni. Plato tak payahlah. Plato mengenai politik. Siapa yang minat politik sains, demokrasi? Plato. Siapa yang minat falsafah tauhid? Aristotle. Konsep Allah Al-Haq.
siapa pelopornya. Dikatakan oleh Mansur Al-Hallaj, Anal Al-Haq, ya. Itu saya rasa itu romantika sajalah, itu romantika saja. Itu romantika sajalah tuan-tuan. Anal Al-Haq, hukum dia, orang tikam dia, cincang dia keluar la ilaha illallah. Itu romantika saja. Abaikan. Itu orang tulis. Abaikan. Tiada nyata aku hanya tak boleh. Ini ayat-ayat tak boleh ya. Kita tiada. Tak ada cakap siapa kita tak tahu. Kita tinggalkan bab tu. Apa tak suka, apa cerita aja. Aristotle minat apa? Falsafah. Pemikiran. Kita pemikiran ya. Yang nampak wujud ni siapa pula? Siapa pula? Cuba perhati cahaya masuk mata. Sampai ke otak baru nampak kan? Dia terbalik. Dia terbalik sebenarnya. Semua ni terbalik dalam mata dan terbalik kat sini. Dan gelap. Kepala otak kita cuba buka. Bayangkanlah. Bukan buka betul ya. Bayangkan dalam kepala. Ada cahaya tak? Ada lampu tak? Tanya doktor. Doktor, ada cahaya lampu tak dalam kepala? Tak ada, gelap. Macam mana boleh nampak cahaya? Jadi, apa itu cahaya? Siapa yang nampak? Siapa minat ni kena masuk tarikat lah. Tarikat Naqsyabandi, tarikat Dakawi. Tarikat saya, tarikat Dakawi. Tapi Apek sudah lalui. Boleh jumpa Apek lah. Tapi awak nak tahu apa? Tanya sini sudah lah. Apek betul ke Cheng Ho dan Wong Fei Hung Muslim? Cheng Ho kelahiran Islam tapi dibudahkan. Dipotong. Jadi kena potong tu panggil apa disida. Dia dipotong. Tapi dikatakan dia sedar dia tu Islam. Dia diambil lah sebagai budak, dibela oleh Maharaja. Kembiri ya. Disida Maharaja. Itu keadaan dia. Ini riwayat oleh Kamako. Kamako seorang Cina Muslim, kawan rapat saya, tak jauh dari sini Dengkil. Dia banyak mengkaji tulisan-tulisan Confucius. Dia masuk Islam. Jadi Apek pasang telinga lah semua. Pasal Apek motak Cina. Apek tak boleh baca surah khabar Cina. Dia baca kitab-kitab Cina. Dia beritahu saya. Cheng Ho, Cheng He, Ma Cheng He, keturunan Islam. Tapi diambil jadi sida semasa budak. Oleh Laksamana. Penting ke dia Muslim ke tidak? Yang penting kita Muslim ke tidak. Saudara lahir dalam Islam kan? Bukan Muslim. Awak lahir dalam Islam kan? Bukan Muslim. Apa tu Muslim? Wa ana minal muslimin. Masa mula solat cakap apa? Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila kan? Itu ayat tu. Wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Itu tanda Islam. Lepas tu buat apa? Al-Fatihah tu. Al-Quran kitab budak. Aluran kitab budak. Buddha tak ada kitab. Aliran. Buddha tak ada kitab. Buddha dia betapa. Tapi betapa dia datang dari tafakur mendalam. Kenapa kita mati? Kerana dia anak raja, semua ada. Anak raja, semua ada. Nak perempuan semua diberikan. Nak harta semua di kerajaan. Bapa dia semasa lahirkan Buddha lahir, seorang pengamal kata, anak awak ni istimewa. Sama dia jadi seorang sami yang hebat atau raja yang hebat. Jadi ayah dia tak mau jadi sami. Dia ada kuncikan kawasan istana ni. Jangan bagi dia keluar. Tapi akhir dia terkeluar. Buddha, Siddhartha Gautama. Buddha adalah gelaran. Siddhartha Gautama dia keluar. Ada orang tua. Kerana tidak dibenarkan tunjuk orang tua dalam istana. Semua muda-muda. Macam kita lah. Tengok kan TikTok kan muda-muda saja. Tua Cina Apek Yang lain semua muda-muda pergi shopping complex, semua muda-muda tengok filem wayang, semua muda-muda saja. Semua kuat-kuat saja. Kita mau berkhayal. Tapi Gautama satu hari dia pergi hospital. Macam Apek pergi hospital kan, Apek sedar tau. Saya tengok, siapa pernah pergi hospital? Terkejut tau. Siapa nak sedar diri pergi hospital, ward emergency.
Tapi janganlah awak masuk ward emergency, awak pergi, awak janganlah jadi mangsa ward. Awak pergilah tengok kan. Saya pergi tengok. Kaki tergantung, tangan tergantung. Cucuk besi sini habis. Orang tua, orang kanser. Bila saya tengok ibu mertua saya kanser, saya tengok semua mereka kan. Ini awak akan jadi begitu. Lagi satu kesedaran semasa saya bawa keluarga angkat saya cek, arwah cek, balik Melo lah. Saya bawa kereta raya haji saya bawa rumah ke rumah Melo sampai Pasir Putih. Semua rumah orang tua-tua, saudara mara dia, tua-tua, kencing manis kan, kaki bengkak, kaki putus ke apa ke. Tapi saya sedar lah, saya tengok orang tua-tua kan, 80. Masa tu saya usia 20-an. Saya dah tengok orang 70, 80, 90, 100 pun ada. Macam tu merengkuk. Aku akan jadi macam tu. Saya tersedar diri. Itu penting saya nak bincang ni tuan-puan. Benda lara saya tak mau. Benda penting ni kita sedar diri tau. Saya akan tua. Saya akan rupa sebagaimana watini wa zaitun wa turi sini wa hazabal amin khalaqal insana min ahsani taqwim summa radadna wasfala safilin. Akan dijatuhkan kita semua. Allah dah takdirkan. Awak sapulah berapa banyak bedak pun, awak sapulah berapa banyak kincu pun, awak sapulah berapa banyak make up pun, awak kan. Pernah saya ada satu girlfriend Jepun kan, dia asyik buat kulit. Dia bukan girlfriend lah, kenalan. Kulit dia minat kat apek-apek, tak berapa minat apek ramai lagi. Kat Vietnam. Dia buat kulit. Saya kata engkau dah tua usia 30. Dia buat kulit. Dia kata tak berhenti usaha, nak berusaha. Kita akan tua. Saya berdakwah kepada wanita macam tu. Awak akan tua, reput macam nenek kau. Awak pun tak kahwin. Kan? Kenapa awak nak kekalkan kecantikan yang tak kekal? Jadi kita sedarlah bila kita tengok kan. Kita tengok orang tua kita akan jadi macam dia. Tua, laki lemah, penyakit, angau ke apa, hilang ingatan ke, Alzheimer ke, amnesia ke, apa lagi? Dah loklak ke apa ke. Yang tua pun hadir. Pelupa, dia panggil apa? Macam Mahdi, orang kata Mahdi tapi okey je Mahdi. Nyanyuk, orang kata Mahdi nyanyuk. Tak nyanyuk lah, kita lagi nyanyuk. Dia okey aja, dia boleh jaga makan semua hidup kan. Dia selalu katalah, bila sedap berhenti, mak dia cakap. Dia amalkan. Kita bila sedap tak amal lagi. Jadi kesedaran itu tuan-puan, bila kita tengok orang tua, orang sakit hospital semua kan, kita tengok kan. Itu cara nak bagi sedar lah. Kita kata, apalah aku ni, sisa hidup aku ni nak pakai apa. Tapi bukan senang tau, demensia. Bukan senang tau datang kesedaran. Sekejap pergi keluar kan. Mak pun kata, sama ke Pek? Sama. Okey, keluar semua. Makan sama keluar semua. Kelapa keluar, itu ayam goreng semua keluar. Kan? Ya. Itulah, sedar diri itu penting lah tuan-tuan. Kalau saya boleh cari seorang mursyid, bagi aku sedar diri, saya tolak semua mursyid yang lain. Contohlah contoh. Kan? Orang tu dengan satu kata boleh bagi aku sedar. Lain-lain bukan. Yang lain nak lawan je. Nak cumu aja. Nak tunjuk pandai. Tak mau. Kita nak dia tak cakap pun tau. Kita sedar tau. Ada. Saya pernah jumpa guru macam tu. Ada. Dengan amalan dia kita tengok kan. JSB ni bagus lah. Kita tengok JSB Abu Ya kan. Allahu Akbar. Awak bina empire tau. Dengan satu fatwa aja kamu diharamkan. Dibuka serban, dibuka jubah. Isteri semua dibuka produk. Dihina halayak ramai. Dituduh macam-macam. Abu Ya, Ustaz Asyari. Kan? Bila jumpa dia kan, dia tak ada kepahitan dalam diri dia. Kita boleh tengok dia senyum saja. Allahu Akbar, subhanallah. Mana peluang nak kenal insan macam tu tuan-puan?
Mana nak kenal insan yang cuba contohi Rasulullah SAW. Ya, dia tak sempurna, dia tak ideal. Begitu juga kita. Nak contohi dia payah. Wih, tak mau cerita, nanti orang fitnah lagi yang tak mau cerita. Itu sajalah tuan-puan. Apek akan balik bekerja hari ni. Hari ni cuti, Apek tak ada cuti. Apek ada kod, ada projek. Ada satu sistem projek. Buat untuk government jugalah, tak boleh cerita. Tapi baik punya, bukan padu lah. Bukan padu. Okay? Macam mana nak tahu yang diri kita bukan diri kita sebenarnya? Kita memeriksa diri kita, kita tengok rambut. Bila rambut jatuh, kita tengok rambut. Aku ke ni? Kuku? Itu tafakur lah. Kita baca. Saintis ada orang buta tak ada mata. Bukan dia hilang. Telinga tak ada. Hidung tak ada. Otak keluar pun tak ada. Setiap sel diganti. Sebenarnya diganti setiap jam. Setiap sel kita diganti berbilion. Lepas ni kita pergi bilik air, buang sel. Kita makan lagi, masuk sel. Kita tak sedar. Kita hidup udara, tak sedar. Kita ditarik graviti, tak sedar. Siapa sebenarnya? Itu cara dia lah. Jadi siapa nak belajar lagi, kena ikut tarikat lah. Apek boleh anjurkan tarikat. Tarikat Apek Dakawiyah lah. Tapi Apek tak ikut lagi lah. Itu saja. Kalau tidak ikut itu JSB lah. Tapi JSB sudah diharamkan lah. Jangan ikut lah. Habis nak ikut siapa? Tadabbur Quran lah Ustaz Mu'in. Ustaz Mu'in pun dah kena shut up lah. Tak boleh mengajar lah. Habis nak ikut siapa Yalah. Ikut Allah. Baca Quran. Tafakur, minta ke Allah. Nak sedar tentang diri. Allah, tunjuklah aku rasa ilmu yang boleh berikan saya cahaya supaya saya faham kejadian saya. Boleh? Saya minta itu. Saya anjurkan tuan minta itu dengan Allah. Dengan Allah saja. Dengan Allah saja. Bila kita doa dengan selain dia Allah, Rabbi Tuhanku, Rabbana atina ladunka rahmah. Minta dengan Allah. Wa yalana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina. Itu minta dengan Allah. Rabbi fili warhamni warzuqni wadini afini fuani. Minta dengan Allah. Inna salati wa nusuki mahyaya mamati lillahi. Itu minta dengan Allah. Cuma kita tak sedar maksud dia. Itu saja. Jadi jalan pertama ialah pergi menerokai maksud-maksud ayat yang kita sering baca setiap hari. Itu saja Apek baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Awak tahu tak doa makan sebenarnya tak ada? Doa makan sebenarnya tak ada. Tapi Apek diamlah bila doa makan dia. Samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa makan ialah bismillah, sapu. Doa makan sebenarnya doa semasa bersama dengan isteri. Rabbana Rabbana razaqna min qina azabannar. Beri rezeki anak, lindungi dari api neraka. Ini bukan saya cakap. Allahumma itu bukan bahasa Arab, dia ada dalam Quran, tapi Al-Quran juga mengutip bahasa Ibrani. Dan juga bahasa yang langit lah. Ar-Rahman bukan bahasa Arab maupun bahasa Ibrani. Ini diakui oleh ustaz-ustaz. Saya diajar itu, saya sampaikan gitulah. Kalau tak betul, tanya ustaz. Kalau ustaz tu kata lain, saya pergi rujuk balik lah. Allahumma, kerana Ya Allah, Ya Allah. Tak ada Ya Allah dalam Quran. Ya Rab ada sekali, iaitu dia memanggil Tuan. Ya Rab, ya Tuanku. Tak boleh panggil begitu. Allah bukan begitu. Allah akarib, aku jawab. Tiba-tiba Ya Rab. Wahai, tak boleh. Orang selalu kata wahai tuanku kan. Christian. Oh my God. Christian. Ya Allah. Nasrani. Macam mana betul kan? Saya pun tak tahulah pasal darah daging. Tapi saya latih diri saya. Saya ganti Allahumma dengan Rabbana. Rabbi sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang original lah. Masa di Yathrib Madinah. Bila Rasulullah sampaikan. Rabbi sholli ala Muhammad. Dalam tarikat kita. Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim tas. Naik bulu roma loh masuk balik tarikat Apek ni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. You tahu tak zikir hadra ni?
Tarikat ni macam mana? Di Morocco. Apa tak pergi lah. Apa pergi yang Afrika Selatan. Dia ramai tau, beratus tau. Satu baris tu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu baris lagi. Dia baca Allahumma satuka Rabbi salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi la ilaha illallah la. Lepas tu belakang pula nyanyi lagu kasidah. Ya talibal fana fillah, iaitu wahai pencari pengamal ilmu yang nak musnah dalam Allah, nak fana fillah. Ya taliba fana fillah, ya taliba fana fillah, kuda iman Allah. Allah Wasabi tak sukalah. Katalah Allah, Allah. Orang yang nak fana dengan Allah kan, Allah. Lepas tu la ilaha illallah. Lepas tu dia ada selawat dia jalan serentak tu. Sallallahu bukan Ana Muhammad wa alihi wa sahbihi. Tengok dia ada 3 track tau. Ada 3 track. Satu track kasidah. Ya iman Allah, Allah. Lepas tu satu pula menyanyi saja. Dia adalah menyanyi lagu ayat dia apa. Satu pula selawat. Satu pula la ilaha illallah. Wih, naik bulu rumah tuan-puan. Naik bulu rumah. Kena berdiri. Allah. Ui, masa tu kan. Tak boleh melayang. Tak boleh melompat. Ikut aja. Allah. Lepas tu pergi perang tuan-puan. Pergi perang. Habis musuh. Itu berlaku. Sanusia. Omar Mokhtar. Libya Sanusia. Antara Syekh Sufi saya. Libya. Saya jumpa makam dia. Syekh Al-Faturi. Allahu Akbar. Tepi laut. Di Tripoli. Tarabalus. Osman Danfodio, Nigeria, jihad tarikat tu. Allah, dia musnahkan Perancis. Itu dia. Melaka ada. Walau. Di Turki Jalaluddin Rumi Syamsiah Tabriz itu bukan perang lah. Yang perang punya tarikat. Tahu tak anda? Mujahidin lawan kufur ni tarikat. Di Rusia tarikat. Bila mereka buat tarian, tengok ada tarian Uzbekistan. Allah, itu dah romantika yang zikir betul kan. Allah, Allah, Allah. Begitu tau. Allah, Al-Hayyun, hidup. Allah, Allah. Waktu dia. Lepas tu kita suluk. Bayangkan alif, lam, ha. Itu dia. Tak boleh seorang diri ini tak boleh amal sendiri pergi cari tarikat Naqsyabandi dan tarikat Dakawi yang saya kenal lah. Tarikat Ahmadiyah ada di Negeri Sembilan. Ini diiktiraf oleh Mufti Perak. Mufti Negeri Sembilan mengiktirafkan tarikat saya Dakawi. Ada sijil halalnya. Ada markasnya, ada zawiyahnya. Siapa mau ikutlah, Apek tak ikut dah. Kenapa Apek tak ikut? Apek ambil jalan aris total. Okey, itu saja. Kenapa tu masih dihubungi dan dirujuk pembimbingnya? Yalah, legenda. Ya Allah tak boleh, ya Qahar tak boleh. Ya semua kena buang. Baca balik Al-Quran. Allahu la ilaha illa wal hayyum qayyum. Subhanallahi ma fi samawati wa huwal azizul hakim. Lahul mulku samawati yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Al-mutakabbirun aksalamun. Tak ada ya tu tak boleh. Menurut Buya Apek. Dia ayat Rabbi ya Al-Quran yang tengok di tafsir ya bukan Rabbi Tuhanku, my Lord. Dia boleh diberi kepada manusia. Boleh kata ya Rabbi itu kepada manusia. Ya Rabb, wahai pemimpinku, boleh. Wahai Cina Apek, boleh. Wahai apa semua boleh. Allah tak boleh. Ya Rasulullah boleh. Allah tak boleh. Ini karib. Itu dia adab. Ini adab kita dengan Allah. Saya tak layak. Okey saya tak layak. Ini adab Saya hamba yang tak layak. Saya hamba yang hina. Itu adab hamba.
Depan Allah kan, saya hamba tak layak. Itu dia. Saya fakir yang hina. Itu sebab dipanggil orang-orang ikut tarikat ni fakir, al-fuqara. Doa kunut. Maaf cek balik mana doa kunut. Ya, memang tak. Tak boleh. Tak boleh. Biar Allah tentukan. Saya bukan sebut biar Allah tentukan. Dalam banyak ayat dalam Quran, Allah kata bila dalam bab nama dia semua, dalam bab memanggil dia tentukan. Siapa salah panggil, jangan cumur. Jangan cumur saya tak cumur saudara ya. Saya cuma sebut saja. Tapi saya tak layak. Biar Allah tentukan. Ya. Saudara sudah tahu jawapan. Dalam diri saudara sudah ada. Cuma kita perlu mengingati saja. Ini karib. Saya jawab doa. Semua orang tahu. Semua manusia tahu. Dalam keadaan dia susah, dia panggil Tuhannya. Ada dalam Quran. Semasa susah, semasa cemas, dia panggil Tuhannya. Ya. Betul ke Tun Daim Korab? Tanya SPRM. Suruh mereka tangkap. Ada nak tanya lagi? Soalan terakhir. Sebelum kita berpisah. Ya. Sebelum kita berpisah. Soalan terakhir. Ya. Sambil itu kita ingat balik doa-doa yang baik. Rabbi zidni ilman. Tuhanku, tunjuk aku kepada tambahkan ilmuku. Kenapa dia Rabbi? Tuan tinggal kat mana? Di Precinct 8, air 8. Boleh jumpa sahabat Jaya. Atau saudara tinggal mana, sebut saja. Banyak orang kata Assalamualaikum, saya tak jawab. Assalamualaikum kena berdepan ya. Saya tak jawab. Banyak spam lah, banyak scam juga tau. Kita kena berdepan. Assalamualaikum, tegur. Assalamualaikum. Ya Apek, boleh. Saya belanja minum. Siapa setaraf Tun M untuk pimpin Malaysia? Soalan bagus. Siapa setaraf Tun M? Dia ceras. Tak jauh ceras ni. Saudara, tak jauh. Kalau lalu ke, bagi mesej aja, bagi mesej. Saya akan lalu dalam sejam. Sempat ke jumpa? Itu aja saya akan jawab. Oh, sempat. Atau, aku di IOI Mall. Jumpa IOI Mall lah. Kita kena kape. Yamte lah, limti lah. Lingkau ini macam lah. Saya okey punya. Pasal saya atur saya punya waktu kerja semua beres punya. Satu hari boleh gaji 2-3 ribu. Itu macam. Precinct 14. Ayah, pasal lama tak lama jumpa. Kita jumpalah kat Alamanda ke, kat Syafri Mall kan. Semalam saya kat Tamarin. MB Gano. Mana tu? Okay. Precinct 8. Tak apalah. Ya jumpa, kita hai-hai lah, Roger. Assalamualaikum, apa cerita? Itu saja lah, kerja apa, berniaga apa, itu saja. Mari kita bincang macam mana hidupkan balik jemaah lebih hebat daripada GISBH yang sudah terkubur. Kita sangka baik tuan-tuan. Terima kasih kepada orang yang membunuh jemaah kita. Doa untuk mereka, maafkan mereka. Itu sebaik-baiknya. Itu bermakna engkau beriman kepada Allah. Engkau tahu semua daripada Allah. Susah nak cakap lah macam mana nak letak diri macam tu kan. Engkau tahu ia semua datang daripada Allah. Aku tidak ada apa. Awak nak ambil semua, silakan. Habis kerja lagi ke sekarang? Kerjalah. Habis tak kerja macam mana mau suruh? Macam mana mau hidupkan lampu? Macam mana bayar bil? Aja. Akan ada the next GSB. Yes. Why? Wa in talawallahu yastabiu qauman ghayrakum. Allah dah janji. Allah dah janji sesiapa berpaling dari dia ganti dengan lebih hebat dari kaum lain. Oh, itu dia. Mongol menggantikan Abbasiyah. Itu dia. The next generation. Tak boleh sebut amin. Sebut Rabbi innaka sami'un alim. Ya. Kita kembali pada bersih. Rabbi. Borak 5 minit okey. Borak sekarang lah. Lepas ni orang tengah tunggu saya ni. Jiwa. Saya dah bagi masa lah. Dekat 2 jam ya. Mari kita berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbi zidni iman, tambah ilmu pada kami, satukan kami, bagi kita nampak wajahmu dalam segalanya yang kita cuba menaikkan keinginan kita hanya kepada Engkau. Sempurnakan apa yang kita pertingkatkan, apa yang kita usahakan, beri kita kejayaan. Jadilah kita antara orang yang bersyukur. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salamun alaikum semua.